Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan daripada Anwar Ibrahim. Ramai orang kata Anwar Ibrahim tidak mampu membawa kekayaan, tidak mampu mentadbir negara, tidak boleh diharap. Kata Muhyiddin, kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini tidak boleh diharap. Namun demikian, pada petang ini kita dikejutkan dengan satu kenyataan atau satu pendedahan daripada Anwar Ibrahim yang mengatakan Elon Musk minta runding dengan saya, kata Anwar. Anda tahu siapa Elon Musk? Elon Musk ialah pelabur terkaya yang ada di dunia, juga orang yang terkaya ada di dunia. Bayangkan Elon Musk tiba-tiba pula nak runding dengan Anwar Ibrahim. Bukankah itu satu isyarat bahawa Anwar Ibrahim mempunyai pengaruh yang hebat sehingga orang yang ditunggu-tunggu, orang yang dihendaki, yang boleh membawa pelaburan yang besar, tiba-tiba pula runding dengan Anwar. Kita ucapkan tahniah kepada beliau. Tata kelola dan pengurusan ekonomi yang baik mampu menarik minat dan keyakinan pelabur domestik dan asing untuk melabur di negara ini, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata ini terbukti apabila di bawah pentadbirannya yang mementingkan perkara berkenan, kemasukan pelabur asing berjaya dicatatkan dari China dan Jepun serta Arab Saudi baru-baru ini. Minggu hadapan, Elon Musk, Ketua Pegawai Eksekutif Tesla, meminta berunding dengan saya untuk bincang kemungkinan komitmen beliau untuk tambah pelaburan di Malaysia. Semua ini dengan bermulanya tata kelola serta pengurusan ekonomi yang baik, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Minggu lalu saya jumpa pelabur dari Jepun yang mahu menambah dan mengembangkan pelaburan mereka. Beberapa bulan yang lalu saya ke negara China. Hasil pelaburan China ke Malaysia adalah paling tinggi dalam sejarah, kata beliau. Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Amanat Perdana Menteri kepada Penjawat Awam Negeri 9 di Dewan Majlis Bandaraya Seremban di Seremban hari ini. Selain itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata Syarikat Saudi Aramco dari Arab Saudi sebelum ini turut bersetuju untuk mengembangkan pelaburan mereka di Johor. Ini penting. Jika tiada pelaburan, pengangguran akan meningkat, ekonomi tidak akan berkembang, restoran, hotel dan lain juga akan terjejas, kata beliau lagi. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Pengangkutan Anthony Loke, Siu Fok, Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Muhammad. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan daripada Anwar Ibrahim ini, pastinya ia akan menjadikan para musuh beliau menjadi lebih pening kepala. Bagaimana nak mencari lagi kelemahan Anwar Ibrahim? Bagaimana untuk menjatuhkan lagi Anwar Ibrahim? Kalau isu moral, Anwar Ibrahim dah menang. Kalau isu tentang pentadbiran pun Anwar Ibrahim dah menang. Isu ketidakstabilan pun Anwar dah menang. Ini kan pula isu ekonomi. Anwar Ibrahim berjaya menarik perhatian Elon Musk untuk merunding supaya berminat untuk menambahkan pelaburan beliau di Malaysia. Anwar Ibrahim mendedahkan mengapa Elon Musk bersetuju atau berminat untuk menambahkan komitmen beliau untuk tambah pelaburan di Malaysia. Ini semua bermula daripada tata kelola serta pengurusan ekonomi yang baik. Kita ucapkan tahniah syabas kepada Anwar Ibrahim kerana telah berjaya menjadikan Malaysia sekali lagi kuasa rantau Asia Tenggara Harimau Malaya. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin Sanusi keluarkan satu kenyataan berkaitan dengan MCA dan MIC, yang mana beliau mencadangkan supaya MCA dan MIC keluar daripada UMNO atau Barisan Nasional, dan juga sertai Perikatan Nasional. Itu persoalan besar yang MCA akan jawab pada malam ini. Sebelum kita teruskan ulasan pada malam ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, persoalan adakah MCA akan menyertai PN akhirnya terjawab petang ini dengan satu perkataan sahaja, yaitu no. Presiden MCA Wee Ka Siong
tidak berhasrat untuk melayan pelawaan PN supaya MCA dan MIC menyertai gabungan itu. Dalam ciapannya hari ini, Wee Ka Siong berkongsi laporan berita tentang jemputan Sanusi dan menjawab ringkas, no, tidak. Sanusi menghulurkan undangan itu susulan kenyataan MCA dan MIC bahawa mereka tidak akan menyertai pilihan raya negeri akan datang. Penolakan tegas itu senada dengan Pendirian Setiausaha Agung Parti Berkenan, Chong Sin Woon, yang berkata, MCA tidak ada rancangan sedemikian untuk meninggalkan Barisan Nasional. Katanya, keputusan untuk tidak bertanding pada pilihan raya negeri tidak ada kaitan dengan komitmen MCA kepada BN. Oleh itu, tidak timbul soal menyertai pakatan lain, katanya kepada Malaysia Kini. Terdahulu, Senator MCA T. Lian Ke berkata, keputusan parti untuk tidak bertanding adalah satu pengorbanan bagi memastikan pilihan raya negeri tidak akan dicemari dengan retorik perkauman dan agama yang memecah belahkan itu. Pilihan raya negeri akan diadakan di 6 negeri, iaitu Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan hari pengundian serentak pada 12 Ogos ini, yang adalah kali pertama bekas seteru BN dan Pakatan Harapan PH akan bertanding sebagai rakan sekutu. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya, ini jawapan yang tepat daripada Wee Ka Siong. Apabila Sanusi kata PN sedia beri MCA, MIC kerusi campuran jika keluar Barisan Nasional. Itu daripada pengarah pilihan raya PN tidak menolak MCA dan MIC tidak bertanding PRN sebagai isyarat bantahan terhadap Zaid Hamidi sebagai pengurusi BN. Sanusi berkata, PN, Perikatan Nasional, sedia beri MCA dan MIC kerusi campuran jika keluar BN. Saudara, saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sanusi ini kerana menurut Muhyiddin Yassin, semua pembahagian kerusi telah pun sah, telah pun selesai. Jadi bagaimana mungkin MCA dan MIC tiba-tiba boleh pula mendapat kerusi daripada Perikatan Nasional sekiranya mereka keluar daripada Barisan Nasional? Ini hanya satu pancingan yang mana tidak akan berhasil. Kerana bayangkan, bos dah kata semua kerusi dah dibagi-bagi, selesai dibagi-bagi. Tapi tiba-tiba ada seorang ni mengatakan boleh pula beri kerusi kepada MCA dan MIC. Bagaimana dengan calon-calon lain? Bagaimana dengan parti lain yang telah pun sah mendapat kerusi tersebut? Ini pasti akan menyakitkan hati dan juga akan mengguris perasaan parti tersebut. Oleh sebab itu, adalah amat baik apabila Wee Ka Siong, Presiden MCA, telah menjawab dengan tegas bahawa mereka tidak akan melayan jemputan Sanusi dengan menjawab ringkas no untuk menyertai Perikatan Nasional. Jadi bolehlah kata, teruslah bermimpi untuk Sanusi supaya jangan berharap lagi MCA dan MIC menyertai Perikatan Nasional. Ikuti terus ulasan selepas ini. Anwar memberikan satu lagi kata-kata paling panas, paling mencuit hati. Pas. Apabila beliau kata, adakah kerana tak berjubah, serban, saya anti-Islam soal Anwar Ibrahim? Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas kritikan dan tuduhan beliau dan kerajaan perpaduan anti-Islam. Anwar mempersoalkan bagaimana tuduhan itu dibuat, sedangkan peruntukan untuk Islam lebih tinggi berbanding kerajaan terdahulu. Bagaimana nak kata kita anti-Islam? Di mana bahagiannya? Di mana kata Anwar Ibrahim? Kerana saya tak berjubah dan serban, katanya dalam Majlis Amanat Perdana Menteri kepada Pejabat Awam Negeri Sembilan hari ini. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar mengatakan perkara ini, ianya menjadi amat menarik kerana kita tunggu jawapan daripada musuh politik Anwar Ibrahim yang seringkali mengatakan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini ialah anti-Islam. Namun demikian, fakta dan juga data menunjukkan Anwar adalah yang paling memberikan peruntukan untuk Islam lebih tinggi berbanding kerajaan terdahulu. Siapakah kerajaan terdahulu itu?
Kerajaan terdahulu itu ialah Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin yang mana turut dianggotai oleh komponennya yaitu PAS yang mana digelar oleh Anwar Ibrahim sebagai mempunyai jubah dan serban. Persoalannya sekarang ialah adakah kerana tak berjubah, serban, saya anti-Islam soal Anwar? Sila tinggalkan komen Anda. Perdana Menteri sekali lagi membidas kritikan dan tuduhan beliau dan kerajaan perpaduan anti-Islam. Anwar mempersoalkan bagaimana tuduhan itu dibuat sedangkan peruntukan untuk Islam lebih tinggi berbanding kerajaan terdahulu. Anwar Ibrahim bertanya satu soalan mudah yang mungkin paling sukar dijawab oleh musuh politik beliau. Bagaimana nak kata kita anti-Islam? Kata Anwar Ibrahim. Di mana? Celah mana? Di mana bahagiannya? Kerana kata Anwar Ibrahim, adakah kerana saya tak berjubah dan tak berserban? Katanya dalam satu majlis amanat Perdana Menteri kepada pejabat awam di Negeri Sembilan hari ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, mohon kiranya Anda tinggalkan komen Anda. Adakah Anda rasa Anwar Ibrahim ini yang mana dikritik kononnya adalah anti-Islam? Perdana Menteri membidas pengkritik itu. Saudara-saudara sekalian, adakah kerana tak berjubah dan tak berserban Anwar Ibrahim anti-Islam? Pada pendapat saya, Anwar Ibrahim tidak anti-Islam kerana beliau telah pun menyediakan peruntukan untuk Islam lebih tinggi berbanding kerajaan terdahulu. Itu pengakuan daripada Anwar Ibrahim. Ikuti terus ulasan selepas ini.